love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Rifki bin Muhammad Rodeng. Kemunculan virus baru yang dikenali sebagai COVID-19 telah tersebar ke seluruh dunia sekaligus membawa kemerosotan pada ekonomi dunia. Virus ini asalnya dikesan pada bulan Disember 2019 di bandaraya Wuhan, Hubei, China. Virus ini telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Pelbagai perkara yang telah terjadi akibat berlakunya virus COVID-19 ini. Antaranya ialah kehilangan ahli keluarga, kehilangan kerja akibat syarikat tidak dapat menampung gaji pekerja dan banyak lagi yang terjejas. Salah satunya adalah kemerosotan ekonomi dalam dan luar negara yang mengakibatkan ramai di kalangan keluarga dan individu terjejas, sekaligus menyebabkan tekanan dan kemurungan berlaku pada emosi seseorang, individu maupun keluarga. Oleh itu, kita beralih kepada apa itu maksud tekanan dan kemurungan. Tekanan bermaksud suatu tindak balas dalam sesebuah organisma terhadap tekanan pada keadaan persekitaran yang berupa dari segi cabaran, ancaman dan halangan dalam bentuk psikologi ataupun fizikal. Manakala kemurungan pula bermaksud tekanan perasaan pada seseorang yang menyebabkan individu itu merasa sedih yang berpanjangan dan kehilangan tenaga. Sehubungan dengan itu, penyakit ini tidak kenal jantina, peringkat umur dan bangsa. Seterusnya ialah perbezaan tekanan dan kemurungan. Tekanan biasanya bermula dari perasaan terharu dengan jumlah tekanan yang diterima dari luar dan di dalam seseorang individu yang telah lama berlaku, sekaligus mendorong anda untuk lebih bersemangat untuk menghadapi rintangan, tapi juga boleh merosakkan semangat anda. Manakala kemurungan pula adalah penyakit mental yang membawa unsur negatif terhadap perasaan, stamina dan selera makan pada seseorang individu. Ia berlaku kerana seseorang individu yang patah semangat atau motivasinya hilang kerana sesuatu perkara yang sedih. Assalamualaikum, saya Atira Syafika binti Muhammad Zaman. Saya akan menerangkan tentang faktor dan gejala tekanan dan kemurungan. Yang pertama, saya akan huraikan tentang faktor. Sesuatu yang berlaku dalam kehidupan harian kita semestinya mempunyai sebab dan kenapa ianya berlaku. Seperti dalam masalah tekanan dan kemurungan, sudah tentu seseorang mengalaminya oleh kerana beberapa hal yang mendatangkannya, tetapi puncanya berbeza-beza di setiap individu. Kita pergi kepada faktor tekanan. Seperti kita tahu, tekanan adalah sejenis ketegangan yang timbul dari urusan harian kita dengan dunia. So, boleh jadi ianya disebabkan oleh diri kita sendiri, keluarga kita, pekerjaan maupun sosial. Diri kita mungkin melalui terlalu banyak hal sehingga tidak cukup rehat, atau mungkin kita telah melakukan sesuatu keputusan yang memakan diri sehingga mengecewakan diri kita dengan keputusan tersebut. Perihal sebegini sedikit sebanyak menyumbangkan kepada tekanan terhadap diri sendiri. Masalah keluarga. Semua yang kita lihat dari luar adalah keluarga yang nampak bahagia, yang nampak harmoni. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak di sebalik senyum tawa mereka, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kewangan dan boleh jadi sehingga ke arah penceraian. Suasana pekerjaan tak selalunya indah seperti di fikiran kita. Mungkin diberi terlalu banyak kerja, banyak tugas, menjadi kuli kepada pekerja lain, buli di tempat kerja sehingga kan gaji yang diberikan tidak berbaloi dengan segala penat, lelah, masa dan tenaga kita. Masyarakat pula tidak semua berbudi bahasa, tidak semua menjaga tutur kata, tidak semua hormat sesama manusia, tidak semua memahami apa yang dilalui oleh kita, diperlecehkan, dicaci, downgrade, body shaming dan banyak lagi. Seterusnya adalah faktor kemurungan.
Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut akan merasa sedih yang berkepanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah dan hilang minat dalam aktiviti harian. Macam mana boleh berlaku kemurungan tu? Yang pertama adalah perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia dalam tubuh badan kita. Yang kedua adalah keturunan. Kemurungan juga merupakan penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga kerana ianya ada dalam genetik. Oleh sebab itu, kalau ada sejarah ahli keluarga yang mengalami kemurungan, kita kena berhati-hati dan sebolehnya elakkan daripada berlaku terhadap diri kita. Seterusnya, ubat-ubatan. Mesti pelik kan? Macam mana ubat boleh menjadi punca kemurungan? Sebenarnya, ada sesetengah ubat seperti steroid dan ubat pencegah kanser dikenal pasti sebagai ubat yang boleh menyebabkan pesakit mengalami kemurungan kerana bahan kimia aktif dalam kedua-dua ubat boleh bertindak balas dengan hormon dalam badan lalu mencetuskan kemurungan. Tadi kita bincangkan adalah tekanan, tetapi kalau tekanan perasaan atau stres itu terlalu melampau dan tidak terkawal, ianya juga boleh menyebabkan kita dilanda kemurungan. Hal ini selalu dipandang remeh oleh masyarakat. Pada hari ini, tidak dinafikan lagi tahap stres individu sangat tinggi apatah lagi di era pandemik. Oleh sebab itu, peratusan kes kemurungan makin meningkat. Yang kelima adalah kurang sokongan keluarga dan sosial. Sokongan keluarga dan yang terdekat adalah sangat penting bagi seseorang individu yang berada dalam keadaan tertekan di mana mereka akan merasakan diri mereka tidak bersendirian, diri mereka ada yang sayang dan ada yang prihatin. Keenam adalah corak pemikiran. Terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetus kemurungan. Ini termasuk bagaimana persepsi kita kepada diri sendiri, seperti menganggap diri sendiri tidak berguna, kehidupan dan dunia bila mana kita menganggap orang lain ada niat buruk dan cuba menjatuhkan diri kita, dan kita akan menyalahkan takdir atas apa yang berlaku. Dan yang terakhir adalah peristiwa yang mencetuskan kemurungan. Sesetengah peristiwa boleh menimbulkan trauma sehingga menyebabkan ketakutan. Malah individu tersebut merasa tertekan. Contohnya kemalangan yang ngeri, kecacatan, penceraian dan juga kehilangan insan yang tersayang. Mula-mula kita berasa sedih, lama-lama kesedihan itu akan menjadi semakin mendalam dan terjerumus dalam kemurungan. Bila kita dah tahu faktor tekanan dan kemurungan, bagaimana pula dengan gejala? Gejala bagi kedua masalah tersebut lebih kurang sama sahaja sebenarnya, tapi tetap ada perbezaannya. Jom kita tengok gejala tekanan. Gejala bagi tekanan adalah seperti yang berikut. Yang pertama adalah masalah memori. Memori akan mengalami kesukaran untuk memahami, mentafsir, menyimpan dan mengingati kembali. Yang kedua adalah sukar untuk fokus dan banyak fikir negatif. Di fikiran akan selalu memikirkan perihal yang buruk tentang diri kita ataupun tentang orang lain. Yang ketiga adalah risau, cemas. Fikiran yang bercelaru atau fikiran negatif tersebut akan menjadikan seseorang itu kerap cemas dan risau tentang sesuatu perkara. Yang keempat adalah mudah sakit kepala. Dan ini tak lari dari realiti kehidupan kita ya. Tetapi jikalau terlalu kerap sakit kepala dalam masa seminggu, mungkin ianya boleh jadi gejala kepada tekanan, dan sakit kepala ini sangat susah untuk disembuhkan. Dan sukar bernafas atau erti kata lain semput dan kerap merasa sejuk. Seterusnya adalah kurang atau kuat selera makan. Ada orang tu kalau stres, tertekan, dia makin kuat makan, dia makin berselera, kadang-kadang sampai mengidam. Tapi ada juga yang selera dia lari. Kurang atau terlebih tidur ni, kadang-kadang kurang tidur tu sebab banyak berfikir dengan masalah, dan terlebih tidur tu sebab otak, fizikal, mental kita terlalu penat. Elak terima tanggungjawab semestinya. Dan kalau kita ni dah tertekan orangnya, tambah lagi tanggungjawab lain, makin menjadi-jadilah tertekan tu. Sila-sila akhir bulan akan membebankan diri kita lagi. Mudah terganggu, mudah marah. Kadang-kadang orang usik dia pun, ajak pergi mana-mana pun emosi je, dia marah-marah je. Terasa terasing dan keseorangan. Ya, dia akan merasakan orang asingkan diri daripada dia, tapi tak pun sebenarnya. Dan cenderung ke arah kemurungan. Macam mana pula dengan gejala kemurungan? Seseorang yang mengalami kemurungan ni akan merasa sedih dan rasa kosong yang sangat melampau. Diri dia sendiri pun tak boleh nak kontrol rasa sedih tu. Kadang-kadang nangis je boleh selegakan sedikit hati dia.
hilang minat atau keseronokan terhadap hobi, cepat rasa letih dan tidak bertenaga, perasaan mudah putus asa dalam diri tu sangat kuat, merasakan diri tu tak berguna, rasa susahkan orang je, orang pun tak sayangkan dia, rasa bersalah yang melampau, gangguan tidur, hilang selera makan, tidak tenteram dan mudah marah dengan perkara yang kecil, kurang daya tumpuan dan ingatan, sukar membuat keputusan, gelisah, fobia, mudah cemas dan gejala yang paling besar adalah rasa lebih baik mati dan ada yang sampai ke tahap percubaan membunuh diri sebab dia rasa diri dia tak berguna lagi untuk hidup. Hidup dia pun sekadar susahkan orang. Seterusnya, apakah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sepanjang tempoh pandemik? Ianya terbahagi kepada dua, iaitu dari segi keluarga serta dari segi individu. Saya, Nur Azminah binti Suhaimi, sebagai pembentang seterusnya akan menerangkan tentang masalah yang dihadapi serta akibat daripada isu tersebut dari aspek individu. Aspek individu, yang pertama, pekerja terpaksa diberhentikan. COVID-19 yang dialami oleh rakyat Malaysia bermula 2019 telah meningkatkan kadar pengangguran. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa, dalam 3.3 bilion tenaga kerja di peringkat global, 4 daripada 5 orang pekerja terjejas akibat penutupan premis sama ada separa atau sepenuhnya. Sistem insurans pekerja merekodkan seramai 99,696 pekerja diberhentikan atas pelbagai sebab. Antara sebab itu ialah penutupan perniagaan, pengecilan tenaga kerja, skim pemisahan sukarela, skim pemberhentian kerja dengan persetujuan bersama. Syarikat mengalami masalah kewangan kritikal, penutupan separa pengambil alihan dan penetapan semula syarikat. Ramai pekerja, terutama dalam sektor perkhidmatan, terpaksa diberhentikan serta-merta kerana banyak aktiviti yang harus dikurangkan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan diadakan menyebabkan kerja-kerja yang perlu dilakukan juga berkurang. Hal ini telah memberi impak kepada syarikat-syarikat besar yang menyebabkan syarikat tersebut mengalami kerugian. Seterusnya, pembelajaran pelajar terganggu. Sesuatu gangguan pada persekolahan kanak-kanak walaupun singkat meninggalkan impak negatif berpanjangan terhadap pendidikan mereka. Selain hilang peluang belajar, penutupan sekolah akibat COVID-19 menjejaskan taksiran pembelajaran. Lebih separuh negara terbabit dalam laporan itu terpaksa menangguhkan peperiksaan penting antara 4 hingga 12 minggu dan ada juga yang terus membatalkan peperiksaan tersebut. Pendidikan atau pembelajaran melalui skrin komputer yang terlalu lama akan memberi kesan terhadap kesihatan mental, fizikal, emosi dan juga sosial pelajar. Jika seseorang terlampau banyak berdepan dengan skrin komputer, maka ia boleh merosakkan keadaan mata secara fizikal dan seterusnya secara emosi. Hal ini banyak berlaku, terutama dalam kalangan pelajar universiti yang harus menjalani pembelajaran secara dalam talian. Pelajar tidak dapat fokus sepenuhnya semasa sesi pembelajaran yang menyebabkan pelajar harus belajar lebih masa untuk mengulang kaji pelajaran. Hal ini dapat meningkatkan tekanan dalam kalangan pelajar. Tekanan yang melampau mendorong kepada kemurungan yang akan memberi impak negatif kepada pelajar. Apakah masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia bagi institusi kekeluargaan pula sehingga mengakibatkan kemurungan dan tertekan selama menghadapi COVID-19? Baiklah, saya Nur Zuri Iwani binti Hashim akan menerangkan sedikit sebanyak perkara itu dalam pembentangan saya. Yang pertama adalah pengeluaran simpanan peribadi dan kebergantungan terhadap bantuan kerajaan. Pasti kita dapat lihat ibu bapa kita sewaktu pandemik tidak dapat bekerja, terpaksa berada di rumah dan kebanyakan perniagaan terpaksa ditutup dan ada juga diberhentikan kerja kerana majikan mengalami banyak kerugian. Perkara ini mengakibatkan mereka hilang punca pendapatan. Yang tersisa hanya simpanan peribadi. Hal inilah yang menyebabkan ibu bapa berasa buntu dengan nasib keluarga mereka
Anak-anak nak makan apa? Nak beli bahan mentah dengan apa? Bil elektrik, sewa rumah. Macam mana dengan kelangsungan hidup mereka? Mereka tiada pilihan lain selain bergantung dengan bantuan kerajaan dari segi kewangan, makanan ataupun ubat-ubatan demi kelangsungan hidup. Sedikit demi sedikit, masalah ini telah melahirkan perasaan cemas, risau dan menyebabkan kemurungan dan tekanan yang berpanjangan. Yang kedua adalah permulaan bekerja dari rumah, BDR. Kemasukan era pandemik telah menjadikan ibu bapa menjadi lebih fleksibel dalam menguruskan masa antara pekerjaan dan menguruskan anak-anak apabila berada di rumah. Memang tidak dapat dinafikan bahawa BDR bekerja dari rumah mempunyai cabaran atau kebimbangan kepada ibu bapa. Antaranya adalah gangguan di rumah dengan anak-anak kecil yang memerlukan penjagaan setiap masa. Selain itu, semangat untuk kekal bermotivasi. Pekerja juga perlu mempunyai semangat untuk kekal fokus dalam pekerjaan mereka agar lebih proaktif. Akan tetapi, suasana di rumah membantutkan motivasi itu. Di samping itu, kekurangan ruang khas untuk laksanakan BDR. Malah kebanyakan pekerja takut dengan potongan gaji sekiranya mereka BDR setiap waktu jam kerja. Kerana risau dianggap makan gaji buta dan akhir sekali menguruskan beban kerja kerana terkejar-kejar dengan tarikh akhir penghantaran tugasan. Kekangan tersebut akan menyebabkan ibu bapa mengalami tekanan emosi dan menyebabkan kemurungan. Yang ketiga adalah masih meratapi pemergian orang tersayang dalam kalangan keluarga. Virus COVID-19 menyerang organ dalaman terutama organ respirasi. Penyebaran virus COVID-19 tidak dapat terlihat oleh mata kasar. Angka kematian yang tercatat disebabkan virus ini hampir beratus ribu dari awal tahun 2020 hingga sekarang. Ramai keluarga telah kehilangan orang tersayang dalam peperangan virus ini. Ada yang kehilangan ibu bapa mereka, adik, kakak, abang dan anak-anak kecil mereka tidak terkecuali. Virus ini telah meragut nyawa mereka tanpa mengira jantina dan umur. Disebabkan pemergian mereka sangat mengejut dan ahli keluarga turut tidak dapat menghadiri majlis pengebumian mereka, malah pihak si mati tidak dibenarkan mengadakan majlis bacaan tahlil telah meninggalkan kesan yang mendalam untuk mereka. Semua itu dilaksanakan adalah bertujuan bagi mengurangkan risiko jangkitan virus COVID-19 terhadap orang ramai. Perkara ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada tekanan dan kemurungan kerana trauma terhadap kehilangan orang tersayang. Yang terakhir, memastikan keluarga terhindar dari virus COVID-19. Ibu bapa mengalami tekanan dalam memastikan ahli keluarga mereka terhindar dari virus COVID-19 dalam membekalkan pelitup muka, COVID test dan hand sanitizer dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dengan itu, ibu bapa yang masih mempunyai anak-anak kecil memastikan anak mereka mempraktikkan SOP yang betul seperti menjaga jarak 1 meter, memakai pelitup muka setiap masa, kerap mencuci tangan dan bagi memastikan anak-anak tidak berisiko terdedah kepada virus COVID-19. Malah, semasa pelaksanaan PKP, ibu bapa atau penjaga yang berhak sahaja diberi kelonggaran untuk keluar dari kawasan rumah untuk keluar mendapatkan bekalan makanan. Tambahan, Malaysia telah membuat sekatan dari memasuki daerah atau negeri lain bagi memutuskan rantaian virus COVID-19. Hal ini juga telah menimbulkan perasaan keluh kesah, sengsara dan kecewa kepada individu yang terpaksa berjauhan daripada keluarganya. Seterusnya, akibat daripada isu yang telah dibincangkan di atas, pertama, dibuang kerja. Pekerja yang diberhentikan kerja hilang sumber pendapatan menyebabkan beliau menghadapi masalah kewangan dalam tempoh pandemik. Ramai rakyat yang menghadapi masalah yang sama sepanjang tempoh pandemik bermula dari 2019 sehingga kini. Hal ini telah menyebabkan rakyat mula tertekan serta kemurungan akibat daripada masalah kewangan yang dihadapi. Ada juga rakyat yang tidak berfikir panjang dan telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah
disebabkan oleh tekanan perasaan yang melampau. Kehilangan pekerjaan adalah salah satu faktor yang ternyata memberi kesan kepada setiap isi rumah dan boleh mengakibatkan berlakunya penderaan dalam rumah tangga. Hal ini mungkin berlaku kerana gangguan emosi yang tidak stabil. Kehilangan pekerjaan adalah faktor yang ternyata memberi kesan kepada setiap isi rumah. Ada beberapa kes bunuh diri yang dapat dikaitkan dengan isu ini. Tekanan perasaan yang melampau mendorong sesetengah individu untuk membuat keputusan seperti ini kerana bagi mereka, masalah ini tidak ada jalan penyelesaiannya. Hal ini telah meningkatkan kes bunuh diri di Malaysia sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Yang kedua adalah pembelajaran secara ODL, iaitu Online Distance Learning. COVID-19 juga telah memberikan impak yang besar dalam bidang pendidikan di Malaysia. Hampir semua sekolah dan universiti di seluruh negara telah diarahkan tutup. Pembatalan dua peperiksaan utama iaitu UPSR dan PT3 pada April 2020 yang melibatkan seramai lebih 450,000 calon UPSR dan kira-kira 440,000 calon PT3. Justeru, jika kerajaan mendedahkan hampir 1 juta calon terbabit ke sekolah bagi menduduki peperiksaan berkenaan, pastinya mereka sangat berisiko untuk terkena jangkitan COVID-19. Kemurungan dalam kalangan pelajar memberi banyak impak negatif, terutama dari segi emosi. Ada di antara pelajar yang terpaksa membuat keputusan untuk menunda semester kerana belum dapat menyesuaikan diri dalam keadaan norma baharu dan menyebabkan pencapaian akademik mereka menurun. Selain itu, ada beberapa kes kematian yang melibatkan pelajar universiti akibat daripada perasaan stres yang melampau. Tekanan perasaan yang melampau bukanlah suatu perkara kecil lagi kerana hal ini boleh menyebabkan kepada kematian. Di samping itu, hal tersebut juga memberi kesan kepada kesihatan mental sesetengah pelajar. Berdasarkan laporan daripada Kerajaan Kesihatan Malaysia KKM, mereka mendapati bahawa talian bantuan sokongan psikososial yang diwujudkan sebanyak 89.4% adalah berkait rapat dengan isu-isu psikologi kesan daripada pelbagai masalah sosial. Pendekatan penting dalam menangani kesihatan mental sebagai daya tindak untuk mengekalkan kestabilan emosi dan psikologi sepanjang pandemik yang melanda negara dan seluruh dunia. Yang pertama adalah mengamalkan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat adalah seperti corak tidur yang sihat, di mana seseorang individu memerlukan 8 hingga 10 jam sehari bagi mendapatkan rehat yang secukupnya. Ia memberi impak yang besar terhadap kesihatan psikologi. Di samping itu, mempraktikkan corak pemakanan yang seimbang. Seperti yang kita dapat lihat dalam aplikasi TikTok, ramai remaja terutama sekali telah berkongsi keluh kesah yang berat badan mereka naik sepanjang PKP, sepanjang berada di rumah. Kenapa? Kerana pengambilan nutrisi yang berlebihan. Tanpa sedar, hal ini dapat menurunkan keyakinan diri mereka kerana masalah obesiti dan tidak selesa dengan imej diri yang dibawa. Ini telah menyumbang kepada kemerosotan mental. Jadi, betapa pentingnya kita mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk penjagaan mental kita daripada kemurungan. Seterusnya, melakukan aktiviti fizikal yang dapat kita lakukan sepanjang berada di rumah secara berkala. Untuk kekal aktif, ia tidak terhad untuk melakukan aktiviti bila kita berada di luar sahaja. Kita juga boleh melakukan senaman bila berada di rumah. Kita bukan sahaja perlu skipping, lari setepat, akan tetapi mengemas rumah, berkebun dan lain-lain juga merupakan aktiviti fizikal yang sesuai dilakukan semasa musim PKP. Tuntasnya, senaman secara berkala membantu mencapai tahap optimum fizikal dan mental seseorang individu. Yang kedua adalah menghadkan masa di media sosial. Kerana pelaksanaan PKP di mana rakyat diminta untuk stay at home untuk kekal terhindar dari virus, sudah semestinya kebanyakan individu lebih menghabiskan masa dengan melayari media sosial
untuk mengisi masa lapang. Malah itu adalah salah satu cara untuk melegakan emosi dan kebosanan seharian di rumah. Buktinya lah, saya ambil contoh daripada penggunaan aplikasi TikTok yang semakin digemari. Sebelum ni, tiada siapa kenal TikTok. Malah TikTok hanya digunakan oleh segelintir remaja sahaja. Kini, semua golongan menggunakan aplikasi tersebut dan di situlah mereka berkongsi masalah, mengasah bakat dalam nyanyian, berlakon, melawak dan bidang editing dan lain-lain. Terbukti di sinilah melayari media sosial turut menjadikan kita meneroka aplikasi baharu dan menghabiskan masa di situ tanpa mengira masa. Akan tetapi, walaupun banyak manfaatnya, ia masih mempunyai keburukan yang dapat menjerumus ke arah kemurungan terhadap seseorang individu. Banyak dapatan kajian yang dikongsikan menunjukkan bahawa masa yang dihabiskan terlalu lama di media sosial mampu memberi kesan yang berbahaya. Salah guna media sosial antaranya adalah dengan melepaskan perasaan tidak puas hati atau meluahkan emosi negatif. Seterusnya, perkara ini akan mengundang kepada ancaman komentar yang melegakan atau memburukkan lagi situasi pengadu. Ini adalah kerana tidak semua orang akan memahami atau berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh pengadu di media sosial. Oleh itu, setiap individu disarankan untuk menghadkan masa dalam melayari internet dan media sosial. Jadi sebab itu, sesetengah orang memilih untuk berehat dari media sosial atau kurang melayarinya bagi ketenangan emosi dan mental. Dan yang terakhir adalah dapatkan bantuan profesional. Sekiranya seseorang itu ingin meluahkan perasaan dan berkongsi masalah yang dihadapi dengan orang lain, pilihlah individu yang dipercayai seperti ahli keluarga dan sahabat karib. Namun, sekiranya mereka bukanlah sumber pilihan dalam menzahirkan sokongan seksual, adalah dinasihatkan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat dari pakar kaunseling dan ahli psikologi. Mereka adalah terlatih dan mempunyai pengalaman yang luas dalam memberikan tips dan kaedah yang efektif bagi menyelesaikan sesuatu konflik diri demi menjaga kestabilan aspek kesihatan mental. Okey, kesimpulan. Isu ini dapat kita simpulkan bahawa tekanan dan kemurungan boleh menghala ke arah negatif pada diri sendiri, sekaligus memudaratkan bagi seseorang individu dan keluarga. Hal ini juga amat perlu dititik beratkan, terutamanya pada waktu pandemik sekarang ini, kerana ramai individu dan keluarga, malah negara yang terjejas dalam situasi pandemik COVID-19.